Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tentang cukai penggunaan dan cukai jualan. Kumpulan kami terdiri daripada Hafid Philip, Wan Muhammad Sazwandi, Umi Ania Zakiah, Nur Zulaika Nabila dan saya Nuri Anisha Nurhizam. Saya akan mulakan dengan cukai penggunaan. Cukai penggunaan merupakan cukai ke atas perbelanjaan barangan dan perkhidmatan. Dalam erti kata lain, cukai ini adalah cukai di mana kita menggunakan wang untuk sesuatu penggunaan. Cukai penggunaan kebiasaannya dilakukan secara tidak langsung, tapi terdapat juga cukai penggunaan yang dilakukan secara langsung, iaitu seperti cukai perbelanjaan, cukai pendapatan yang ditolak daripada simpanan dan pelaburan. Dalam Malaysia, cukai penggunaan boleh dilihat daripada GST iaitu Goods and Services Taxes. Cukai GST di Malaysia mula dilaksanakan pada 1 April melalui Akta Cukai Barang. Di Malaysia juga, cukai penggunaan GST merangkumi 4 kategori iaitu bekalan dengan cukai berkadar standard, bekalan berkadar sifar, bekalan dikecualikan dan cukai diberi pelepasan. Cukai GST sewaktu dikuatkuasakan di Malaysia hanyalah dikenakan sebanyak 6%. Namun begitu, GST di Malaysia telah dimansuhkan dan digantikan dengan SST iaitu Sales and Services Taxes. SST di Malaysia mula berkuat kuasa pada 1 September 2018 setelah PRU 14 sehingga kini. SST telah diperkenalkan menerusi Akta Cukai Jualan 1972 dan Akta Cukai Perkhidmatan. Salam sejahtera kepada Mr. Dik. Hari ini saya Umi Ania Zakiah 64386 akan membentangkan tentang konsep dan skop cukai jualan. Yang pertama sekali adalah cukai jualan dikenakan kepada barangan, kilangan tempatan dan import. Barang kilangan tempatan dikenakan cukai apabila pemilik menjual barangan tersebut kepada pembeli. Barangan import pula akan dikenakan cukai apabila barang tersebut masuk ke pintu negara ataupun gudang kastam yang dituntut oleh pemilik. Seterusnya, menurut Kastam Diraja Malaysia tahun 2018 menyatakan bahawa cukai jualan ini akan dikenakan kepada yang pertama adalah syarikat yang mengilang barang bercukai dan nilai jualan barang bercukai adalah dalam tempoh 12 bulan melebihi had nilai jualan yang ditetapkan sebanyak RM500,000. Seterusnya, untuk melihat nilai had jualan syarikat tersebut, pihak berkenaan harus melihat melalui sejarah yang dalam mana-mana 11 bulan atau sebelum bulan tersebut, iaitu sebelum 12 bulan. Selepas itu, syarikat yang mengeluarkan barangan kilangan ini haruslah mengeluarkan invoice yang mana dalam invoice tersebut mengandungi bukti dan maklumat yang ditetapkan. Pada masa yang sama, kadar cukai jualan adalah sebanyak 10%. Tetapi ada juga perkara dan barangan yang dikecualikan daripada dikenakan cukai ini, seperti ikan dan binatang laut yang ada 0% dan ada juga 5%, ada sedikit 10%, kopi dan teh 0%. Selain itu, ada juga orang yang dikecualikan daripada dikenakan cukai dan dibahagikan kepada 3 kategori ataupun 3 jadual. Yang pertama adalah jadual A, yang mana orang-orang yang berkelas tinggi, iaitu yang di-Pertuan Agong, Sultan dan pihak berkuasa tempatan. Manakala untuk jadual B adalah untuk pengilang barang yang tidak bercukai seperti perolehan bahan mentah. Dan jadual C merupakan pengilang berdaftar yang mengilang barang bercukai seperti perolehan bahan mentah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zulaika Nabila, matrik number 64349. Okey, hari ini saya akan bentangkan part saya di mana part saya adalah bagaimana cukai jualan itu digunakan oleh kerajaan. Okey, menurut Syekh 2013, menurut beliau bahawa 70% daripada instrumen ekonomi ialah datang daripada cukai itu sendiri. Bermakna cukai itu
menyumbang kepada ekonomi negara sebanyak 70%. Okey, mulai belanjawan 2020 yang dibentangkan pada Oktober 2019 tahun lalu, kita dapat lihat bahawa dari mana Kerajaan Persekutuan mendapat wang untuk dibelanjakan bagi infrastruktur dan pembangunan negara Malaysia. Dan setelah saya teliti mulai belanjawan 2020, hampir 82.3% daripada belanjawan yang akan digunakan pada tahun 2020 adalah datang daripada cukai itu sendiri. Di mana di sini kita lihat sebanyak 45.1% daripada cukai pendapatan, 15.9 adalah cukai secara tidak langsung, 2.9 adalah cukai langsung lain, dan 18.4% adalah cukai hasil bukan cukai. Hal ini menunjukkan bahawa sememangnya cukai itu menjadi instrumen penting kepada ekonomi bagi negara Malaysia. Okey, di mana hasil-hasil cukai ini dibelanjakan? Melihat kepada jadual raja sebelah, kebanyakan hasil cukai dibelanjakan kepada sektor pembangunan. Ini dapat dilihat bagi ekonomi sendiri, cukai ia merangkumi sebanyak 10.4%, dan bagi pentadbiran am, subsidi dan bantuan sosial sendiri dibahagikan kepada 8.2%. So maka di sini kita dapat lihat bahawa kerajaan menggunakan cukai-cukai ini untuk pembelanjaan negara itu sendiri dan memberikan infrastruktur dan pembangunan kepada masyarakat itu sendiri. Itu sahaja untuk bahagian saya. Terima kasih. Selamat pagi, saya Wan Muhammad Sazwandi. Hari ini saya akan menerangkan mengenai cara teori pengutipan bagi contoh sales tax iaitu GST. Setiap rantaian bekalan dari pengilang, pengguna, pembekal atau peruncit atau pengguna, mereka perlu membayar sebanyak 6%. Bagi pemborong dan peruncit, mereka perlu mengutip GST dan akan menuntut balik input GST yang dikenakan mengikut standard rate supplies daripada pihak kerajaan. Contoh kutipan dan tuntutan balik input cukai dalam rantaian bekalan ialah seperti daripada pengilang ataupun pembuat atau pemborong. Mereka akan menuntut balik bayaran tersebut daripada pihak kerajaan dan akan dibayar oleh pihak kerajaan kepada mereka. Perangan berikut adalah bagi GST yang dikutip mengikut standard rate supplies yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Okay, di sini kita dapat lihat sebuah poster yang menunjukkan bahawa kesaksamaan di dalam pengutipan GST. Di semua peringkat seperti pengilang, pemborong, peruncit dan perkhidmatan akan dikenakan GST. Ini lebih menunjukkan bahawa GST merupakan satu sales tax yang lebih telus dan memberi kesaksamaan terhadap semua pengguna, tidak kira di peringkat pengilang, pemborong, peruncit maupun perkhidmatan, yang memberikan bahawa kita sebagai pengguna pun dikenakan GST dan mereka yang mengeluarkan barangan pun dikenakan GST. Jadi ia menunjukkan kesaksamaan dan keadilan di dalam mengenakan sesuatu cukai di dalam negara kita. Selamat sejahtera, saya Habib Philip, nombor matrik 64475. Untuk bagian saya akan menerangkan cadangan dan mengenal pasti cukai jualan dan penggunaan. Berikut merupakan cadangan dan mengenal pasti cukai jualan dan cukai penggunaan. Cadangan untuk cukai jualan iaitu pengecualian cukai jualan ke atas peralatan dan mesin untuk kegunaan di pelabuhan. Ini merupakan menurut pakej rangsangan ekonomi 2020. Manakala untuk cukai penggunaan adalah cadangannya adalah mengurangkan penggunaan bersifat regresif ke atas pendapatan. Untuk mengenal pasti cukai jualan dikenakan oleh pengeluar barang yang berdaftar dan semasa mengimport barang ke Malaysia. Manakala untuk cukai penggunaan, menurut Kagan 2020, cukai barang dan perkhidmatan biasanya disebut sebagai cukai penggunaan. Cukai
penggunaan dikenakan apabila pengguna membelanjakan wang sementara cukai pendapatan dinilai atas wang yang diperoleh.